forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Ahmad Amir terhadap kenyataan Mak Said. Rasuah punca BN kalah Parlimen Keman bukan silap calon. Saya baca detail sikit. Kuala Terengganu, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Dr. Ahmad Said menegaskan kekalahan Barisan Nasional di Parlimen Kemaman dengan majoriti lebih 27,000 undi bukan disebabkan kesilapan meletakkan calon dalam pilihan raya umum ke-15 lalu. Beliau yang juga bekas calon BN bagi Parlimen Kemaman dalam PRU mendakwa unsur rasuah yang berluasa adalah punca utama kekalahan itu. Okey, mari kita dengar respon Datuk Ahmad Amir. Dia akan letak komen macam biasa. Kita beralih di Parlimen Kemaman. Tak lama lagi Parlimen Kemaman akan mengadakan pilihan rayanya, saudara. Dan hari ini saya dikabarkan pimpinan tertinggi UMNO Terengganu mengadakan mesyuaratnya di Kuala Terengganu. Dan Datuk Seri Muhammad Said membuat kenyataan bahawa selaku pengurusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, beliau menegaskan kekalahan Barisan Nasional di Parlimen Kemaman dengan majoriti lebih 27,000 undi bukan disebabkan kesilapan meletakkan calon. Tapi adalah kerana adanya kekalahan itu dilakukan sebab rasuah politik, katanya. Itu gambarannya. Sebab itu beliau pun mengulahlah kenyataan pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Hamidi yang berkata parti itu akan lebih berhati-hati masuki pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Ekoran kekalahan majoriti lebih 27,000 undi pada PRU 15 lalu, saudara. Sebenarnya, saudara, kekalahan dengan majoriti besar di Parlimen Kemaman pada PRU 15 dulu, kata Mak Said, bukanlah sebabkan calon. Sebaliknya, berlaku unsur rasuah secara berluasa. Calon dapatkan pada PRU 15 lalu adalah calon okey. Terima. Itu kata Mak Said. Jadi, pada PRU lalu, Mak Said letakkan sebagai calon BN di kerusi Parlimen Kemaman. Beliau kalah dengan 27,179 undi majoriti. Dan pada pilihan raya negeri Terengganu pada Ogos lalu, Datuk Seri Mak Said bertanding semula sebagai calon di Dun Kijal. Kalah juga, saudara. Bahkan UMNO Barisan Nasional telah kalah di semua kerusi Dun dalam Parlimen Kemaman. Jadi keadaannya dalam Kemaman ni yang kita nak bertanding ni, saudara, Dun Kemasik kalah. Majoritinya 6,505, saudara. N30 Dun Kijal kalah. Majoriti 3,358. Dun Cukai kalah. Majoriti 8,106. Dan Dun Air Putih kalah dengan majoriti 10,236. Jadi kalau dikira jumlah majoriti undi yang diperolehi oleh parti PAS adalah 28,607 undi. Lebih 1,500 dari majoriti dimenangi oleh calon PAS di Parlimen Kemaman. Kalau dikutip balik dari setiap kawasan Dewan Negeri itu, saudara. Jadi sebab itu kita harus memikirkan calon yang diterima oleh ahli UMNO juga pun tidak cukup untuk menang dalam pilihan raya. Sebab itu kita sebelum kita meletakkan calon perlu memikirkan calon-calon yang disukai oleh pengundi. Itu yang paling penting, saudara. Jadi susahlah kadang-kadang kita memanglah susah nak terima realiti ini. Kalangan ahli pemimpin parti-parti politik, mereka merasakan mereka saja yang benar. Sebab itu selalu saya katakan, tengok di cermin. Tengok cermin tu, tengok cermin yang bukan mengejek. Saudara. Tapi kalau kita tidak melihat pada cermin, kita nak tahu macam mana diri kita. Sebab itu calon-calon perlu dipikirkan. Biarlah mereka itu adalah calon yang disukai oleh pengundi. Bukan disukai oleh parti. Sebab parti berapa ramai ahli UMNO di kawasan tersebut. Kena buat survey jugalah, saudara. Sebab itu saya melihat bagaimana kenyataan Yang Amat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dia kata kekalahan dengan majoriti besar sehingga 27,179 membuatkan Barisan Nasional kali ini lebih berhati-hati memasuki pilihan raya kecil Parlimen Kemaman yang perlu diadakan semula. Menurutnya, belum terlintahlah di fikirannya untuk berbincang dan menetapkan siapa calon dari parti UMNO untuk bertanding di kerusi berkenaan. Selaku Presiden UMNO, katanya isu yang sedikit mengganggu fikirannya adalah Barisan Nasional pernah tewas dengan majoriti undi besar di kawasan tersebut kepada Perikatan Nasional. Namun menegaskan ia bukan bermaksud Barisan Nasional takut untuk bertanding. Kemaman katanya kita belum fikir lagi. Kita belum fikir lagi sebab majoriti mereka pada PRU lalu katanya
27,000 undi lebih. Sebenarnya menurut Datuk Zahid Hamidi, kita tak pernah takut untuk bertanding. Tapi kita kena fikir kawasan itu kita akan letakkan calon yang lebih sesuai dengan orang kawasan itu dan tokoh yang boleh diterima oleh orang Terengganu. Itu yang penting. Bukan hanya sekadar diterima oleh UMNO saja. Saudara. Sebab hari ini dia diadakan mesyuarat, beliau Datuk Zahid Hamidi menuturkan kenyataan seboleh mungkin calon yang akan diturunkan oleh UMNO adalah tokoh yang disegani bukan hanya di kawasan satu tempat tapi di seluruh kawasan Parlimen, Kemaman dan mestilah tokoh daripada negeri Terengganu. Itu kataannya saudara. Sebab kita tengoklah dulu PRU 15 tu Cik Alias, calon yang dibatalkan oleh mahkamah, dia menang Parlimen Kemaman, undinya dapat 65,714. Sementara calon UMNO Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Said cuma memperoleh undi 38,535. Memanglah tak hilang orang pertaruhan saudara. Dua calon lagi iaitu Rosli Abdul Ghani daripada Pejuang dan Husni Sudin daripada Pakatan Harapan. Masing-masing itu Pejuang dapat 506 undi dan daripada Pakatan Harapan 8,340. Itu keadaannya saudara. Saya mengharapkan agar pemilihan calon di Kemaman itu dapat diperhatikan betul-betul. Kalau boleh biarlah muka baru saudara. Itu keadaannya. Baik, sekarang ni kita bercakap sedikit tentang PAS. Apabila dakwaan ataupun saranan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menyatakan bahawa pintu untuk PAS keluar daripada blok pembangkang dan menyertai bersama-sama kerajaan perpaduan masih terbuka. Itulah murni sifatnya. Sebab itu Saudara Ramli tadi dia balon terus je dia kata. Saudara. Dan beliau berterbuka untuk bekerjasama asalkan ada keikhlasan. Kerana kerajaan hari ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah kerajaan perpaduan. Yang dicari ada kerajaan perpaduan. Bagaimanapun, apabila ada wartawan berjumpa dan bertanya hari ini dalam satu wawancara dengan RTM pun, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Hamidi menyatakan bahawa baginya sekarang ni Barisan Nasional yang membentuk sebahagian daripada kerajaan perpaduan, kalaulah PAS benar-benar mahu menyertai gagasan dalam perpaduan ini, mereka perlu berubah sikap kalau mahu mengatui kerajaan persekutuan. Jadi sebab Datuk Zahid kata dia pun dah jemu lah dengan sikap PAS yang tidak setia. Bukan saja dengan siapa pun, dengan sesiapa pun yang dia bersama tidak pernah setia. Malah dan pernah tak setia dengan Barisan Nasional. Apabila dengan begitu mudah dia berjatuh cinta lagi, berkahwin dengan parti yang lain. Katanya sikap PAS yang cenderung bekerjasama secara perkahwinan mutaah ataupun secara perkahwinan kontrak membuatkan parti itu sewenang-wenangnya meninggalkan Barisan Nasional, iaitu UMNO yang sebelum ini pernah membentuk kerjasama menerusi pembentukan Muafakat Nasional. Kita, kata Zahid, lebih awal bekerjasama dengan PAS sebab kita wujudkan permuafakat dengan PAS. Kita telah ada dalam Piagam Muafakat Nasional. Yang tidak mahu adalah PAS dalam perkara ini. Bukan soal tidak mahu saja. Dalam bai'ah, dalam perjanjian pun ada saya. Tapi bila ada isteri politik yang baru, mereka cari isteri politik baru lain. Tinggallah kita. Itulah dikatakan perkahwinan mutaah politik. Jadi kalau PAS mahu menyertai kerajaan perpaduan, mestilah berubah sikap. Yang sudah tu sudahlah. Kalau tak ubah sikap, susahlah jadinya. Sebab sekarang ni memang banyak orang menyatakan bahawa besar kemungkinan PAS bakal meninggalkan Perikatan Nasional. Kabarnya, sebab satu demi satu, ahli parlimen dari Perikatan Nasional sudah pun bakal meninggalkan parti tersebut. Wallahualam bisawab, saya tak tahu. Tapi kabar-kabarnya begitulah. Sebab sekarang ni, saat ini, dua ahli parlimen daripada PVM sudah pun mula menyatakan kemiripan. Mirip untuk menyokong kerajaan perpaduan. Okey tuan-tuan, komen saya lah. Samalah tidak tak ramai cakap. Carilah calon lain pula kan. Calon yang wibawa yang lebih terkenal lagi lah. Contoh, ambil lah calon Barisan Nasional daripada pusat ke. Letak Tengku Zafrul ke. So barulah saingan tu sengit sikit. Sebab Barisan Nasional kalah ni bukan sikit, 27,000. Kalau letak orang biasa-biasa ni tak boleh je. Susah ni. Nak dapat kurangkan majoriti ke 20,000 pun susah. So kalau letak orang yang hebat, contohlah Tengku Zafrul ke daripada Barisan Nasional, paling tak saingan tu sengit lah. Kalau kalah pun habis 5,000, 6,000 je, tak adalah kalau sampai 27,000 ni.
Okey, itu pandangan saya. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian Perpaduan PMI Anugerah. Assalamualaikum.